Assalamualaikum. Tajuk hari ini kita nak bincangkan pasal ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan juga komplementari. Apa itu ubat? Ubat ialah dadah ataupun bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat ataupun mencegah penyakit. Ia perlulah didapati daripada pihak-pihak yang bertauliah. Contohnya doktor ataupun ahli farmasi. Okey, kita tengok ubat tradisional. Ubat tradisional adalah ubat yang diperolehi daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan dan juga haiwan tanpa diproses secara kimia. Jadi, ubat ini diamalkan sejak zaman dahulu kala. Contoh ubat-ubatan daripada ubat tradisional. Aloe vera adalah bahan tumbuhan yang lendirnya diambil untuk mengurangkan kesakitan kulit akibat selaran matahari ataupun sunburn. Ginseng pula digunakan oleh kaum Cina untuk memelihara kesihatan badan. Halia pula digunakan untuk melegakan bengkak, sengal-sengal badan dan juga menghilangkan angin dalam badan. Pokok bunga raya, terutamanya daunnya, dapat melegakan sakit kepala dan merawat masalah keguguran rambut. Okey, seterusnya quinina ataupun kulit kayu manis yang terdapat pada pokok cinchona digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Okey, ubatan moden. Ubatan moden, ubat yang dihasilkan di dalam makmal dan dijual di pasaran secara meluas. Ia disediakan dalam pelbagai bentuk. Contohnya pil, kapsul, pasta, ampaian dan larutan. Ubat moden dikelaskan pula kepada 3 jenis, iaitu analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. Okey, kita tengok apa dia maksud setiap jenis ubat itu. Analgesik. Analgesik berfungsi untuk melegakan kesakitan. Okey, contoh dia aspirin, paracetamol dan juga Condena. Okey, seterusnya kita tengok pula antibiotik. Antibiotik adalah sejenis ubat yang berfungsi untuk membunuh dan juga menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Jadi ubat ini dia dihasilkan oleh kumpulan mikroorganisma seperti fungus ataupun bakteria yang lemah. Okey, dan dia akan melawan bakteria penyebab penyakit. Jadi, ubat ini boleh dihasilkan melalui sintesis bahan kimia. Ubat ini juga perlu dihabiskan mengikut dos yang disediakan untuk memastikan bakteria dihapuskan. Okey, jadi kalau kita demam, doktor bagi kita ubat antibiotik, dia selalunya dia akan pesan kat kita kena habiskan dalam masa 5 hari. Maksudnya, kalau kita tak habiskan antibiotik tu dalam masa 5 hari, penyakit kita mungkin akan datang balik ataupun penyakit kita tak akan baik. Okey, contoh antibiotik adalah seperti penicillin dan juga streptomycin. Seterusnya, kita tengok pula psikoterapeutik. Apa itu ubat psikoterapeutik? Okey, ubat ini digunakan untuk merawat penyakit psikiatrik, masalah mental. Ubat ini tidak boleh diambil sewenang-wenangnya dan perlu mengikut dos yang ditetapkan oleh doktor. Jika tidak, dia akan menyebabkan perubahan perasaan, pemikiran dan kelakuan seseorang. Selalu orang kata, ambil ubat lebih lah tu kan. Itu adalah ubat untuk psikoterapeutik. Okey, ubat ini boleh dikelaskan pula kepada 3 jenis. Yang pertama adalah stimulan, antidepresi ataupun antipsikotik. Okey, kalau stimulan, ubat ini digunakan untuk merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak, badan dan juga perasaan pesakit. Contohnya amfetamina. Antidepresi pula ubat untuk kawal keadaan kemurungan.
Contohnya imipramid dan juga amitriptilin. Okey. Seterusnya kita tengok pula amitriptilin. Okey, seterusnya kita tengok pula antipsikotik. Okey, ini adalah ubat penenang. Contohnya dekat sini adalah tranquilizer, barbiturat, dozapin dan juga haloperidol. Okey, ini adalah contoh-contoh psikoterapeutik. Kita tengok pula perubatan komplementari. Perubatan komplementari ni pula tidak memfokuskan usaha untuk merawat penyakit sahaja, tetapi juga memastikan pesakit sihat secara holistik, iaitu merangkumi fizikal, mental dan juga emosi. Ia adalah rawatan tambahan yang dilakukan bersama dengan perubatan moden di dalam merawat penyakit. Contoh yang kita bincang kemarin adalah penyakit kanser. So, komplementari ni dia tolong pesakit kanser bukan untuk melawan penyakit, tapi untuk mengawal rasa sakit dan juga bagi mereka berfikiran secara positif. Okey, kita tengok contoh-contoh perubatan komplementari. Yang pertama adalah akupuntur. Okey, kita selalu dengar akupuntur ni adalah perubatan daripada orang Cina. Jadi, akupuntur adalah jarum steril. Jarum steril itu adalah jarum yang telah dinyah bakteria kan, dan dimasukkan ke dalam titik-titik tertentu pada kulit yang disebut sebagai titik akupuntur. Dan kemudian dimasuk secara perlahan dan lembut. Hal ini dapat merangsang sistem saraf untuk melegakan kesakitan. Seterusnya kita tengok pula kiropraktik. Kiropraktik tidak menggunakan ubat. Sebaliknya, dia menggunakan kemahiran ahli kiropraktor untuk membetulkan semula kedudukan tulang menggunakan tangan. Dia lebih kurang macam tukang urut, tapi cara dia adalah lebih lain sikit. Kiropraktik ni dia berkesan untuk merawat sakit belakang dan juga leher, sakit sendi, sakit kepala dan kecederaan sukan. Dia banyaknya berkait dengan tulang. Seterusnya kita tengok pula urutan tradisional. Okey, urutan tradisional ialah kaedah yang digunakan untuk memanipulasikan tisu lembut badan menggunakan tangan, jari dan juga penumbuk. Okey, jadi urat yang didapati dapat melegakan keresahan, kesakitan, keletihan dan ketegangan otot dan masalah urat saraf. Jadi urutan ni akan mengurangkan kesakitan, melegakan urat saraf kita. Seterusnya kita tengok homeopati. Homeopati adalah sejenis ubat yang sesuai diberi kepada pesakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan atau dimaklumkan oleh pesakit seperti demam, rasa sakit ataupun batuk. Ubat yang diberikan menguatkan keupayaan tubuh melawan penyakit yang menyerang dan bukannya menyediakan bahan untuk membunuh kuman penyakit tersebut. Ada kan, kalau ubat homeopati, ubat tu hanya bagi kita baik saja. Tapi dia tak boleh lawan bakteria ataupun mikroorganisma yang masuk ke dalam badan. Okey, itu fungsi homeopati. Selalunya ubat homeopati ni dia bulat-bulat dan juga rasa dia manis. Okey, seterusnya adalah terapi herba. Terapi herba menggunakan tumbuhan ataupun bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubati penyakit. Penggunaan herba lebih diyakini oleh orang ramai. Sebab apa? Sebab dia semula jadi dan tidak mengandungi bahan kimia ataupun kandungan dadah yang memudaratkan kesihatan. Okey, penggunaan ubatan buatan manusia dan ubatan daripada sumber semula jadi. Ubat dihasilkan daripada dua sumber, iaitu sumber sintetik buatan manusia
ataupun daripada sumber semula jadi, tumbuhan dan juga haiwan. Ubat tradisional diperolehi daripada sumber semula jadi, manakala ubat moden pula dihasilkan dengan menyediakan sebatang kimia yang mempunyai struktur molekul yang sama atau hampir sama dengan struktur molekul bahan aktif dalam sesuatu ubat tradisional. Maksudnya, kalau dalam buah limau ada vitamin C, so dia akan cari bahan kimia yang mana dia ada vitamin C, so dia terus saja buat kapsul vitamin C. Tapi kalau secara semula jadi, kita kena ambil buah limau. Okey, itu contoh dia. Okey, so kita tengok sini pula perbandingan ciri antara ubatan buatan manusia dan ubatan daripada sumber semula jadi. Yang pertama, ubat buatan manusia dihasilkan di makmal dan dikomersialkan secara besar-besaran untuk kegunaan ramai. Tapi, ubat daripada sumber semula jadi pula, dia diperolehi daripada tumbuhan dan juga haiwan. Perbezaan dia yang buatan manusia tu dihasilkan di makmal daripada semula jadi, dapat daripada tumbuhan dan juga haiwan. Contoh dia vitamin C. Kalau ubat buatan manusia, kita terus dapat pil vitamin C. Tapi kalau dalam ubat daripada semula-semula jadi, kita dapat vitamin C daripada buah. Contohnya buah orange. Okey, yang kedua, perlu diambil secara berterusan. Biasanya untuk penyakit kronik atau berhenti apabila telah sembuh. Kalau kita demam, kita kena ambil dalam satu jangka masa tertentu. Okey. Selalunya sampailah kita baik. Tapi kalau ubat daripada sumber semula jadi, dia perlu diambil ataupun diamalkan secara berterusan dalam jangka masa yang lama supaya berkesan. Dan contoh dia dekat sini, buah limau tu awak kena sentiasa ambil supaya awak dapat dia punya vitamin C tu. Sebab bilangan vitamin C di dalam buah adalah lebih sikit daripada kapsul vitamin C. Ubat buatan manusia. Bukti penyembuhan adalah berdasarkan ujian klinikal. Macam cikgu bincang kemarin, ubat-ubatan ni dia dikaji dulu ataupun dia test kepada orang dan juga haiwan. Okey, jadi uji kaji itu bila berjaya baru dia rilis ataupun dia bagi kepada manusia. Tapi kalau ubat daripada sumber semula jadi, bukti penyembuhan adalah melalui kepercayaan atau pengalaman orang terdahulu. Maksudnya kalau macam Halia, makan-makan nasi kentut saja, jadi mereka pun faham, okey, Halia dapat membuang angin. Itu adalah melalui pengalaman. Kalau ubat buatan manusia pula yang berisiko mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat dari doktor ataupun pesakit tidak mengikut dos yang betul. Contoh dia, ubat batuk. Sepatutnya makan mengikut nasihat doktor, tapi makan sampailah menyebabkan ketagihan. Tapi ubat daripada sumber semula jadi, dia kurang risiko. Jadi kat sini tulis itu berisiko memberi kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat daripada doktor dan pesakit tidak mengikut dos yang betul. Jadi kalaulah kata kita ambil ubatan dari semula jadi ni terlebih. Contohnya kita ambil lemon. Setiap hari pagi, petang, siang, malam kita ambil buah lemon, dia juga boleh memudaratkan badan kita. Kat mana? Sebab apa? Sebab lemon dia adalah berasid. Bila masuk dalam perut, kalau perut pula kosong, dia akan boleh menyebabkan ulcer. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, antara dua-dua jenis ubat, yang mana pun, salah satu pun, kalau kita ambil lebih daripada sepatutnya, kita akan mendatangkan mudarat kepada badan. Jadi, keyword kamu dekat sini adalah less is more. Bahasa Inggeris sikit nah. Less is more. Okey. Kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Ubat mestilah digunakan untuk tujuan menyembuhkan penyakit. Penyalahgunaan ubatan berlaku apabila ubat-ubatan digunakan dengan cara yang salah, seperti tidak mengikut preskripsi doktor. Hal ini mengakibatkan risiko
kesan sampingan yang tidak diingini boleh berlaku. Okey. Kita tengok kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan kesan sampingan yang teruk seperti alhan, muntah, sakit kepala, demam dan juga pengsan. Ini kalau terambil lebih. Macam tadi pun boleh menyebabkan kematian. Panadol pergi telan 20 biji. Itu memang usaha dalam membunuh diri. Okey, seterusnya kita tengok pula menyebabkan ubat itu kurang berkesan untuk melawan penyakit. Maka penyakit yang ingin diubati tidak sembuh. Kalau kita asyik ambil Panadol, sakit kepala sikit pun kita ambil, tak sakit kepala pun kita saja-saja pergi telan, insya-Allah lepas ni kalau kamu sakit kepala teruk pun awak makan Panadol pun dia tak akan membawa fungsi ataupun kesan. Sebab apa? Sebab ubat tu dah sebati dengan badan. Okey. Dan last sekali adalah menyebabkan ketagihan ubat jika diambil secara berlebihan seperti ubat batuk. Ubat batuk kita ambil dia kerap dan juga dengan kuantiti yang banyak, dia pula boleh menyebabkan ketagihan. Jadi ubat batuk ni boleh dikategorikan masuk dalam kategori dadah. Okey. So sampai sini sajalah perbincangan untuk ubat-ubatan. Terima kasih. Assalamualaikum.